Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar warga Farmasi Duyung? Sihat tak hari ni? Okey, seperti yang dijanjikan, saya Hazrin Nisan daripada Syarikat Farmasi Duyung. Hari ni pagi ni saya just nak share apakah 3 tips mudah untuk public speaking. Okey? Public speaking ni apa? Public speaking ni ialah pengucapan awam, iaitu kemahiran untuk bercakap di hadapan halayak ramai. Okey, so ini adalah salah satu komitmen saya untuk start daripada saya rasa dah 3 bulan lepas. Saya dan beberapa ahli farmasi lain untuk buat public speaking. Okey. So saya nak minta, boleh tak siapa yang sempat melihat video saya ni boleh like dan share. Okey. 3 tips mudah public speaking, iaitu pengucapan awam. Okey, yang ini sebenarnya saya yang buat dulu. Bila saya buat dan saya rasa benda ni macam praktikal lah. Boleh praktikal, saya pun share. Okey. Senang cerita, media Facebook Live ni baru je start. Saya mulakan pun bukanlah orang kata pengucapan awam direct cakap macam ni. Saya pun mulakan dengan buat video dulu, edit dulu. Lepas tu bila dia dah lambat sangat kerja, tu yang saya rasa buat je pengucapan awam, janji benda tu sampai mesej kepada orang awam dan juga apa yang kita nak cuba sampaikan lah. Okey, so saya rasa yang first kali, tips yang pertama, yang ini saya juga guna first kali saya rasa untuk pengucapan awam ialah kena buat persiapan diri sikit lah. Persiapan diri bermaksud, sebab apa tu? Sebab persiapan diri saya bermaksud kita tahu apa kita nak cerita. Itu satu. Penampilan kita dalam keadaan yang baik, maksudnya dalam keadaan kemas, dalam keadaan kita bersedia untuk bercakap dengan orang di luar sana. Sebab saya percaya pengucapan awam ni bermaksud orang lain lihatlah kita. Janganlah kita ni syok sendiri nak bercakap seorang-seorang je. Macam sekarang ni, kalau tuan-puan lihat saya ni, kalau tuan-puan rasa komen lah macam saya cakap seorang-seorang, malu lah rasa kan. Okey, so maksudnya daripada peringkat saya buat persiapan dengan cara saya kemaskan, saya menulis dulu, perak otak, cari apakah konten-konten yang saya nak cerita dengan tuan-puan. Sebab apa pentingnya persiapan ni, supaya kita sendiri bersedia dan tidak gementar, mengurangkan gementar. Hai Cik Nurul Intan, terima kasih kerana menonton. Okey, tu ialah persiapan. Yang kedua, Okey, kenapa saya start nak buat pengucapan awam ni? Sebab saya rasa ini adalah salah satu medium untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan info. Okey, sebenarnya ada kita ni sebagai manusia ada dua benda. Kalau kita tidak belajar, kita mengajar. Kalau kita belajar, kita membaca, betul? Membaca. Hai Inamas, terima kasih kerana menonton. Membaca, kita melihat dan kita mendengar. Macam tuan-puan tuan-puan sedang mendengar saya. Maksudnya nak cari ilmu. Tapi kalau kita mengajar, bermaksud ada 2 benda sahaja yang kita kena buat, iaitu kita kena menyampaikan, bercakap dengan cara menulis. Kadang-kadang kalau saya rajin, saya menulis. Sebab apa? Sebab itulah 2 cara untuk menyampaikan info-info. Okey. So hari ni saya just nak share info pasal public speaking. Macam mana nak rasa kita confident untuk menyampaikan ilmu. Okey. So yang kedua, tips yang kedua saya ialah mengenai, tuan-puan kena kenal siapakah sasaran pelanggan tuan-puan semasa nak buat pengucapan awam. Okey, saya bagi contoh senang saja. Hai Home Eco Lighting, terima kasih kerana menonton. Saya harap audiens saya, jika tak silap audiens saya adalah tim saya sendiri, terdiri daripada rakan niaga, terdiri daripada saya punya petugas-petugas pembantu farmasi, terdiri daripada investor, bankers, terdiri dan itu yang golongan pertama. Golongan kedua adalah ahli keluarga saya sendiri. So saya kena tahu siapa sebenarnya orang yang berada di depan saya ni. Ahli keluarga saya termasuk kakak saya, keluarga rakan niaga saya, dan juga terdiri daripada rakan-rakan kawan-kawan lama saya yang mereka ada yang profesional, ada yang sebagai doktor, peguam. Dan yang golongan ketiga ialah yang kami sedang berurus niaga, seperti pelanggan-pelanggan kami yang dikasihi, iaitu pelanggan daripada komuniti Serkam, komuniti Gemencih, komuniti
duyung dan juga di merata saja selagi online ni sampai. So saya kena kenal, senang cerita, yang tips yang kedua ialah tuan-puan kena tahu siapakah sasaran pelanggan atau siapakah sasaran yang tuan-puan sedang bagi pengucapan awam ni, supaya apa? Supaya bahasa yang tuan-puan pakai tu tak adalah orang kata terlalu high level ataupun low level sangat, just so-so. Tapi saya minta maaf jika ada sahabat-sahabat dekat luar sana tu yang tak berapa clear dengan apa yang saya cakap tu, komen lah. Kadang-kadang seronok saya ni macam syok sendiri bercakap je. Kalau rasa apa yang saya perlu perbaiki, cakap sebab apa? Sebab supaya kita nak apa yang saya sampaikan ataupun tim saya sampaikan ni tuan-puan faham dan juga bermanfaat. Okey? Okey. So senang cerita ialah konten dan juga fokus siapakah dia sasaran yang tuan-puan sedang sampaikan. Okey? Itu ialah yang kedua. Dan yang ketiga ialah mengenai niat jugalah. Niat kenapa tuan-puan nak buat pengucapan awam ni. Sebab saya rasa macam dalam situasi kami mula buat pengucapan awam ni ialah satu nak menyampaikan info lah. Satu nak menyampaikan info berkaitan dengan kesihatan. Dan juga bila saya ada tim saya pun selalu cerita, saya selalu minta pendapat daripada tim saya. Apa lagi yang saya nak cerita dengan orang public? Apa yang tuan-puan nak kami cerita mengenai kesihatan? Dan juga sebab saya pun, lagi satu saya pun adalah usahawan, sebab tu saya akan komit untuk memberi tips-tips berkaitan dengan usahawan jugalah. Contoh yang saya terfikir je, contohnya macam ni, saya nak buat pengucapan awal, saya buat. Jadi bermaksud senang cerita, dekat page Farmasi Duyung ni dia tidak tertaluk hanya kepada tip-tip kesihatan sahaja. Dia boleh juga mengenai story apa yang kami buat, apa yang contohnya tips pengucapan awam, dan juga mungkin selepas ni pun saya akan share banyak lagi mengenai pengalaman saya sebagai seorang usahawan, sebagai macam mana nak bina tim. Dan juga ada satu lagi yang menarik lah, saya akan share juga pada minggu ni, iaitu macam mana kami dapat kami membuat iklan. Yang baru, benda ni sangat menarik. Kami membuat iklan untuk jawatan kosong, dan kami tak sangka yang kami mendapat 33 calon yang memohon. Masa tu hanya untuk satu jawatan. Sebelum ni dia klik-klik tau. Bila kami iklan je, yang datang mungkin dalam 6 calon sahaja. Tapi disebabkan pengucapan awam macam ni dan juga hebahan melalui online macam ni, alhamdulillah kami mendapat 33 calon interview untuk pemilihan calon staff, dan alhamdulillah selesai ditapis tu semua, kami dapatlah yang terbaik, insya-Allah. Yang tu nanti saya akan share pada live akan datang. Sebab apa? Sebab saya percaya ada juga sahabat-sahabat saya yang juga berniaga dekat dalam ni. Betul tak? So mungkin benda tu tuan-puan boleh ambil, dan juga jika benda ni manfaat boleh apply dekat tuan-tuan punya syarikat. Sebab kita tak nak lagi satu, kita kena tahu yang online ni adalah salah satu medium yang cepat. Macam dulu saya dan tim dah berniaga selama 13 tahun. Memang sebelum ni kita buat offline sahaja. Bermaksud kita tunggu orang datang. Tapi tak, sekarang ni era sekarang dicampur dengan masa PKP ni, nak tak nak kita kena online kan kita punya bisnes. Dengan cara apa? Online tu bermaksud macam mana kita nak online kan dari segi menyampaikan ilmu. Yang kedua, macam mana barang tu boleh sampai kepada pelanggan. Sebab tu itu yang timbulnya delivery service. Yang tu pun saya suka juga nak share, dan juga macam mana tuan-puan boleh berkomunikasi dengan kami secara online dengan tanpa had, selagi tuan-puan ada internet dan juga tuan-puan dapat melihat saya secara dekat medium macam ni lah, medium Facebook online. So saya rasa tu sajalah tips-tips yang saya nak share. Saya recap balik. Yang pertama sekali, tips semua pengucapan awam ialah yang first, tuan-puan kena buat persiapan fizikal dan mental. Speaker tu kena smart, kena bersedia dari segi pakaian, dari segi penampilan. Itu yang first kan, dari segi personality. Yang kedua, tuan-puan kena tahu siapakah sasaran pelanggan ataupun sasaran yang tuan-puan sedang nak bercerita. Macam kami dekat Facebook Live ni, saya tahu kebanyakan adalah saya punya rakan niaga, saya punya
pembantu farmasi sendiri, ahli keluarga, pelanggan-pelanggan yang dikasihi yang meliputi 3 komuniti itu, sama ada di Serkam, sama ada di Gemencik ataupun di Duyung, dan juga ada juga selagi Facebook ni sampai, kami juga secara tak langsung tiba-tiba dengar daripada doktor-doktor, sebab mungkin benda ni adalah rakan-rakan lama saya, rakan-rakan lama saya yang dapat melihat Facebook Live ni. Itu salah satu hebahan lah yang mengatakan sebenarnya farmasi Duyung ni masih ada dah 13 tahun dan insya-Allah doakan kami akan memang nak move forward ke depan. Okey, itu yang kedua, tahu siapa dia, sasaran ataupun fokus apa yang tuan-puan sedang bercerita. Dan yang ketiga ialah mengenai konten. Konten bermaksud buat persiapan lah apa yang tuan-puan nak cerita, supaya apa? Supaya niat. Konten tu dia bergantung pada niat. Apakah tuan-puan nak cerita, sama ada kena sentiasa fikir apakah benda yang kita nak sampaikan ni memberi manfaat ataupun mudarat kepada kita punya audience. Okey, so macam kami cuba untuk memberi info, memberi apa-apa maklumat kesihatan, supaya apa? Supaya kami harap audience kami mendapat ilmu yang terkini daripada kami, dan juga dapat orang kata kami dapat sekurang-kurangnya memberi ilmu lah semasa PKP ni, yang masih dekat rumah, yang diberi cuti, adalah sesuatu yang diisi semasa kami melihat Facebook saya ni. Okey, so senang kita bila tengok je muka saya ni, ada muka tim-tim ahli farmasi, janganlah kemurungan pula. Saya saja je nak share itu sajalah. Okey, so kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh saja komen di bawah ataupun inilah PM kami, insyaAllah. Dan suka saya nak ingatkan juga, akhir kata, untuk memudahkan tuan-puan yang berada di komuniti Duyung, Serkam dan juga Gemencik, kami ada buat delivery service. Jadi tuan-puan tak payah nak ke sana ke sini, biarlah abang rider kita yang buat penghantaran untuk ubat-ubatan, barang-barang rehab, barang-barang surgical, dengan cara membuat delivery service. Tuan-puan komen saja dekat bawah ataupun ikut saja link dekat bawah untuk macam mana nak mendapatkan perkhidmatan kami melalui penghantaran ni. Okey, insya-Allah tim saya akan jawab. Hai Kak Long, terima kasih Kak Long. Kak Long, vitamin C dah dapat nanti makan tau. Alhamdulillah saya dah tak buat delivery, saya dah pas pada saya punya tim lah. Tapi alhamdulillah lah, saya rasa tim saya semua jenis terlatih, dan mereka adalah pembantu farmasi yang terlatih, yang ada yang dah lebih 8 tahun bertugas dekat bawah naungan farmasi Duyung ni. Jika mereka tak berapa nak mahir, dia orang akan rujuk juga pada ahli farmasi kami di setiap aula. Macam contoh, saya dekat farmasis dekat Serkam, Cik Siti Nur Hafizah dekat Duyung, dan juga Cik Arif dekat Gemencik. InsyaAllah kami akan guide sampai tuan-puan puas hatilah dengan perkhidmatan kami. Okey, itu sahaja saya nak share pada petang ini. Semoga perkongsian saya yang sedikit ini memberi manfaat. Kalau saya cakap salah tu, saya minta maaf. Benda ni secara spontan. Orang kata nama pun pengucapan awam. Kalau lagi tuan-puan raja nak komen, lagi bagus. Jadi saya tahulah apa saya perlu perbaiki kan. Dan juga saya suka nak share. Kalau tuan-puan boleh bagi topik-topik yang tuan-puan rasa nak kami kupas pun boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah saya sebenarnya sebelum saya buat pengucapan awam macam ni, saya study tau. Saya study sejam, barulah saya dapat berani bercakap dekat depan macam ni. Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Cik Inamas, Home Deco Lighting, Puan Zaida, terima kasih, dan juga sahabat-sahabat yang dekat luar sana. Saya doakan kita semua dalam lindungan Allah, sihat, selamat. Cik Nurul Intan, selamat, dan juga kita doakan supaya penularan COVID-19 ini dapat diatasi, dan juga kita dapat menjalani kehidupan selepas ini dalam keadaan yang sihat, selamat. Okey, so stay safe semua orang. Stay at home. Kalau rasa nak beli barang dekat farmasi Duyung tu, tak payah keluar. PM sahaja kami, komen saja di bawah. InsyaAllah kami menyediakan delivery service untuk membantu tuan-puan mendapatkan bekalan ubat-ubatan. Okey, itu sajalah saya nak share pada perkongsian yang sedikit ni. Semoga dia memberi manfaat. Okey, terima kasih kerana menonton. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.